Utama TVS edisi 21 Februari bersama saya Dawi. Dan saya Selesya Safian. Selesya, Ya, seperti kita tahu, bekalan vaksin telah sampai di negara kita pagi tadi dan ini berita menggembirakan buat masyarakat Malaysia. Ya, betul tu. Sudah tentunya, Stewart. Baik, kita teruskan dengan laporan malam ini. Kumpulan rakyat yang tidak tergolong dalam kumpulan pertama pemberian vaksin COVID-19 diminta untuk terus bersabar dan kekal menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata fasa pertama pemberian vaksin adalah antara Februari hingga April 2021 hanya untuk kumpulan petugas barisan hadapan. Fasa kedua pula khusus untuk kumpulan warga emas berumur 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi serta orang kelainan upaya melibatkan 9.4 juta orang pada April hingga Ogos 2021. Manakala fasa ketiga pula iaitu antara Mei hingga Februari 2022 untuk penduduk di Malaysia berumur 18 tahun ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran lebih 13.7 juta orang. Pada masa sama, Muhyiddin berharap rakyat terus mendaftar apabila pendaftaran dibuka dan mendapatkan suntikan vaksin mengikut jadual. Jelasnya, vaksinasi itu amat penting dalam usaha membentuk imuniti kelompok sekaligus dapat mengurangkan impak COVID-19 di negara ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan diawalkan ke Rabu ini berbanding tarikh asal yang dijadualkan pada Jumaat. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata pihaknya membuat keputusan untuk memulakan fasa pertama program imunisasi itu lebih awal berbanding yang dijadualkan pada 26 Februari. Jelasnya lagi kecekapan dan kesediaan bahagian regulatori farmasi negara serta bahagian farmasi Kementerian Kesihatan dalam memastikan penghantaran dan penerimaan vaksin berjalan lancar membolehkan program imunisasi itu dimulakan lebih awal. Kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di mana pada hari Rabu iaitu 24 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Bahagia Tan Sri Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, akan menerima suntikan vaksin pertama di Klinik Kesihatan Putrajaya. Beliau turut memberitahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah akan menjadi antara penerima pertama suntikan vaksin COVID-19 pada Rabu ini. Jumlah barisan hadapan yang telah mendaftar untuk suntikan vaksin setakat ini adalah 271,802 orang. Khairi berkata demikian pada satu sidang media selepas menyambut ketibaan kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech ke Malaysia. Pesawat Airbus 330300 yang membawa 312,390 dos vaksin COVID-19 mendarat pada pukul 10.07 pagi Ahad dan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin seluruh negara iaitu 6 di Selangor, Johor 4, Kuala Lumpur 3, Pulau Pinang 2 dan 1 di Putrajaya. Sementara itu, pendaftaran untuk vaksinasi COVID-19 tidak akan ditamatkan sehingga mencapai sasaran 80% rakyat yang telah menerima vaksin. Pendaftaran akan dibuka sentiasa, tidak akan ditutup sehingga kita selesai sasaran kita 70 hingga 80% daripada penduduk Malaysia. We ongoing. Terdahulu, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti beberapa kaedah yang boleh digunakan orang awam untuk mendaftarkan diri selain mengenal pasti kumpulan sasar memperoleh vaksinasi tersebut. Dalam pada itu, mengenai status vaksin lain yang akan diterima negara, Khairi berkata vaksin Sinovac dijadual tiba pada 27 Februari ini. Namun, ia masih menunggu kelulusan MPRA manakala vaksin AstraZeneca dijadual tiba Mac ini. Sehingga Februari 2021, Malaysia telah mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan pembelian awal daripada 5 pengeluar vaksin COVID-19.
Ia termasuk vaksin 2 dos merangkumi vaksin dari syarikat Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac serta CanSino Bio dan vaksin 1 dos daripada Sputnik V. Selain itu, kerajaan juga dijangka menandatangani kontrak pemerolehan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson dari Amerika Syarikat dalam masa terdekat. Penduduk Sarawak kini boleh mendaftar bagi mendapatkan vaksin percuma COVID-19 di pejabat daerah dan klinik kesihatan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera juga boleh dilakukan apabila tersedia. Penduduk Sarawak hendaklah menggunakan saluran yang betul untuk mendaftar dan tidak mendekati individu yang mendakwa bahawa mereka boleh membantu atau menghantar borang pendaftaran. Ugah yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak juga berharap semua orang akan mendaftar bagi program vaksinasi yang dijangka bermula di Sarawak pada akhir bulan ini dan akan dilakukan dalam 3 fasa. Tambahnya, program vaksinasi itu adalah amat penting dalam usaha melindungi diri selain menghentikan atau mengawal penularan jangkitan virus tersebut. Seterusnya, kerajaan bercadang mengeluarkan pasport vaksin sebagai dokumen pengesahan bagi individu yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata perkara itu sedang diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Kalau ikut rancangan kita perlu lihat juga bagaimana negara-negara lain boleh collaborate dengan pasport vaksin tersebut. Terutama sekali bila kita keluar negara, pada hari ini kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita perlu ada yellow book tu, iaitu kita perlu ada yellow book dengan Arab Saudi. Tapi negeri-negeri lain kita akan cuba untuk berunding bagaimanakah kita boleh selaraskan pasport vaksin di peringkat internasional. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia sedang memuktamadkan urusan penggunaan dokumen vaksin bagi membolehkan individu yang tiba di lapangan terbang dan mempunyai rekod vaksinasi tidak perlu dikuarantin. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, perbincangan ke arah itu sudah dimulakan bersama KKM dan MOSTI. Apa yang berlaku ialah negara Singapura, Menteri Pengangkutannya juga menghubungi saya. Sama ada kita dapat membuat satu peraturan bersama ataupun untuk rantau kita dapat satu universal certification yang mana kita berbincang. Jadi perkara ini akan dibawa pada Wisma Putra supaya dapat menerima satu kod ataupun satu certification yang diterima oleh negara-negara sekatan. Dokumen berkenaan katanya berupaya menghidupkan kembali sektor penerbangan di Malaysia dan serantau. Sebelum ini dilaporkan, Immunity Health Passport dari Malaysia bekerjasama dengan Afinidi yang diasaskan oleh syarikat Temasek. Kerjasama tersebut adalah untuk menyediakan pasport kesihatan pertama dan diterima di Singapura menerusi platform Digital Unifier Afinidi. Immunity Health Passport adalah sistem menyimpan rekod imunisasi peribadi dan data vaksin yang membantu memudahkan proses pemeriksaan pengguna di Pusat Pemeriksaan Kesihatan Sempadan. Ia juga bagi memastikan perlindungan data dan keselamatan menerusi blockchain dan mengesahkan ketulan ujian dan vaksin COVID-19. Vaksin keluaran Pfizer-BioNTech yang merupakan vaksin COVID-19 yang pertama diberikan kelulusan pendaftaran bersyarat mestilah melalui proses penilaian yang sewajarnya dan akan sentiasa dipantau dengan rapat setelah ia digunakan. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, vaksin berkenaan diberi kelulusan pada 8 Januari lepas dengan nama Community Concentrate for Dispersion for Injection. Pendaftaran bersyarat itu diberikan bertujuan memberikan akses segera kepada vaksin COVID-19 semasa tempoh pandemik dengan menggunakan pendekatan berasaskan risiko tanpa mengabaikan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Kriteria lain bagi membolehkan kelulusan bersyarat itu antaranya adalah vaksin telah berdaftar atau diberi keizinan penggunaan semasa kecemasan oleh Badan Regulatory Negara Pengeluar atau Badan Regulatory rujukan oleh PBKD atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sementara itu, penghantaran vaksin ke Sarawak akan dilakukan pada 24 Februari ini sebelum pelancaran program imunisasi negeri yang dijadualkan pada 27 Februari.
Kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, kerja-kerja persiapan untuk ketibaan vaksin kini giat dijalankan. For cold chain logistics, we need to look at the facilities, the support and the strict monitoring on transportation. Pusat simpanan vaksin, we have 7 locations throughout Sarawak, which is Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman, Serikay, Limbang. And for phase 1, for pusat pemberian vaksin, where we actually administration of the vaccines, we have 55 locations throughout Sarawak. Selain persiapan rapi, kata Dr. Sim, apa yang turut diperlukan untuk menjayakan program ini adalah kerjasama daripada seluruh masyarakat. Apart from the challenging of getting access, that is to make sure that we get the vaccines, we need to have the acceptance by the public. In order for the herd immunity to be effective to protect the community, we need 70% of Sarawakian to be vaccinated. It's not only all or none, but it is every one of us responsibility to protect everyone in our community so that Sarawak can win the war with COVID-19. Cabaran kisah di sebalik penerbangan pesawat khas yang membawa kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech dikongsi Ketua Pegawai Eksekutif MAB Cargo Sendiran Berhad Mas Cargo Ibrahim Muhammad Saleh. Antara cabaran dihadapi dalam mengendalikan vaksin COVID-19 itu adalah prosedur pengurusan vaksin yang memerlukan perancangan rapi. Ini bagi memastikan kelancaran pergerakan dari setiap lokasi. Latihan ini amat rapi dan memerlukan daya usaha yang kuat. Jadi our people have been trained satu, and also at the same time kita dah lama buat benda ni. Bukan saja vaksin daripada Pfizer, tapi vaksin-vaksin lain macam polio, diphtheria and stuff like that. Then we have the long experience buat kerja-kerja begini. Cuma kita nak kena fine tune sikit saja to meet a specific requirements of this vaccine. Bagi operasi di lapangan pula katanya, pihaknya perlu mengambil kira masa dan kecepatan dalam pengendalian vaksin COVID-19. Khususnya bagi prosedur pelepasan Jabatan Kasam Diraja Malaysia kerana vaksin ini perlu diuruskan segera dan tidak boleh disimpan seperti vaksin atau ubatan lain. Bagi memastikan kelancaran prosedur kendalian itu, beliau berkata Mas Cargo bekerjasama dengan agensi lain bagi proses dokumentasi, pengilang dan penghantar barang terbabit sebelum vaksin itu diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Mengulas pengendalian vaksin lain seperti Sinovac dan AstraZeneca, beliau berkata pihak Mas Cargo sudah bersedia dengan latihan mencukupi bagi pengendalian vaksin berkenaan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Khairuddin Rahman mengharapkan keutamaan pemberian vaksin kepada anggota barisan hadapan ini akan memberikan lebih kekuatan serta keyakinan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat. Dan ini merupakan satu penghargaan pertama kali kepada peranlaina dan memastikan bahawa mereka diberi perlindungan sewajarnya lah dalam mereka meletakkan kedudukan mereka sebagai anggota penyelamat dan juga barisan depan lah. Dan saya mengharapkan dengan vaksinasi ini dapat memberi kekuatan, keyakinan kepada anggota peranlaina untuk memberi perkhidmatan dengan lebih terbaik kepada masyarakat dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan kita mengharapkanlah bagi fasa kedua akan merangkumi semua anggota di peringkat ibu pejabat dan yang terus memberi perkhidmatan langsung kepada komuniti negeri Sarawak. Terdahulu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib mengumumkan seramai 7,402 anggota bomba seluruh negara akan menerima vaksin COVID-19 bagi fasa pertama. Daripada jumlah itu, seramai 999 daripadanya adalah anggota yang bertugas di Sarawak, 945 Selangor, 784 Johor dan 740 Sabah. Lagi mengenai vaksin COVID-19, sukarelawan berusia 60 tahun ke atas diperlukan bagi percubaan klinikal vaksin COVID-19. Ia diperlukan untuk mendapatkan data saintifik yang lebih komprehensif.
Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing menggalakkan mereka ini menyahut cabaran dan mengambil bahagian dalam percubaan klinikal untuk menyumbang kepada sains dan pembangunan rawatan baru. Data saintifik yang lebih banyak diperlukan dan ia hanya akan boleh didapati melalui percubaan klinikal tersebut. Bagi individu yang berminat boleh menjalani saringan di Pusat Penyelidikan Klinikal CRC di Jabatan Kecemasan Hospital Umum Sarawak pada waktu pejabat. 3,000 daripada 34,000 sukarelawan adalah dari Malaysia. Penduduk kampung di daerah Belaga mula mengambil inisiatif sendiri melakukan sekatan di jalan masuk kampung masing-masing sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19 sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekaligus memutuskan rantaian virus tersebut yang dikesan di SMK Bakun pada 13 Februari lepas. Jadi ekoran daripada itu saya melihat kepada kawasan kita ini, saya telah mencadangkan dan telah mendapat kelulusan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah supaya kita enforce SGA di setiap kampung. Maksud dia SGA Kendiri. Maksud dia adalah untuk SGA ini adalah sekatan jalan masuk ke Rumah Panjang. Ini inisiatif oleh JKK. Kerana kalau kita dengar daripada pengerusi SDMC kita, yang berhormat Dato' Ahmad Douglas, dia telah menurunkan kuasa kepada Jawatan Kuasa ataupun JKK untuk mengadakan sekatan yang dikatakan dengan proses community policing. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Belaga membenarkan sekatan jalan raya dilakukan di setiap 15 buah kampung di Belaga. Sementara itu, berhubung proses penerimaan vaksin di Belaga, Pegawai Perubatan Dr. Nur Izzati Zaidin berkata pihaknya bersedia sepenuhnya ke arah itu yang dijangka bermula awal Mac kelak. Ya, betul. Jadi kami di Sungai Asap sekarang juga melakukan persiapan untuk memberi vaksin untuk penduduk di Sungai Asap lah. Dan dijangka untuk Sungai Asap pemberian vaksin pertama akan berlaku awal bulan 3. Yang saya maklum, kita kan terbahagi kepada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Dan untuk fasa pertama, kami akan menerima 4 kali penghantaran. Di mana penghantaran pertama adalah sebanyak 138 dos buat masa ini. Fasa pertama ni adalah frontliner, termasuk KKM dan non-KKM frontliner lah. Ini sedikit perkembangan harian COVID-19. Sarawak mencatatkan 185 kes baharu positif COVID-19 dengan Sibu masih mencatatkan kes tertinggi iaitu 82 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 7,943 kes. Bagaimanapun, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan terdapat 195 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada Ahad. Dengan jumlah tersebut, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat kepada 5,774 orang atau 72.69% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Bagi kluster yang masih aktif pula, Sarawak kekal dengan 24 kluster di mana 8 kluster terdapat penambahan kes baharu. Sementara itu, kluster Gelong di Kapit merekodkan pertambahan kes COVID-19 sebanyak 19 kes. Dengan pertambahan itu, ia menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 83 kes. Sejumlah 130 individu telah disaring di mana 47 negatif dan tiada menunggu keputusan makmal. Selain itu, kluster Kejatau Sri Aman mencatatkan penambahan 10 kes sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 19. Kluster Pasai Sibu juga menunjukkan penambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 2,640 kes. Dalam pada itu, Malaysia merekodkan 3,297 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu dengan 6 daripadanya merupakan kes import yang menerima jangkitan dari luar negara. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 283,569 kes.
Dalam masa sama, jumlah pesakit yang sembuh daripada pandemik berkenaan juga terus menunjukkan peningkatan dengan 4,456 kes dilaporkan sekaligus menjadikan angka kumulatif kes sembuh kini sebanyak 249,209 kes. Pertambahan sebanyak 5 kes kematian baharu turut direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian sebanyak 1,056 kes. Ekonomi negara dijangka menunjukkan perkembangan positif menjelang pertengahan tahun sejajar dengan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula Rabu ini. Fellow Akademi Sains Malaysia Datuk Dr. Madeline Burma berkata pakar ekonomi meramalkan Malaysia berupaya memulihkan ekonomi bermula suku ketiga tahun ini namun bergantung kepada kelancaran pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Apa dua aktiviti ekonomi yang sangat penting? Pertama, pengeluaran, iaitu maknanya orang dah boleh pergi bekerja. Kedua, penggunaan boleh berlaku, ya, consumption and production. Kedua-dua ini sangat penting. Dan yang ketiga ialah kita lihat bahawa ia akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya ekspor import mula beroperasi. Beliau juga berharap dengan pelaksanaan program imunisasi di peringkat kebangsaan, sektor pelancongan dan ekspor negara turut dapat digerakkan semula bagi membuka lebih peluang ekonomi kepada pemain industri. Ini kerana jelasnya sektor pelancongan dan ekspor negara adalah sektor yang banyak terkesan disebabkan penutupan sempadan negara. Dalam pada itu, Dr. Madeline berkata, kehadiran pelaburan syarikat farmaseutical antarabangsa ke Malaysia dalam penyelidikan dan penghasilan vaksin COVID-19 dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Jelasnya potensi kerjasama penyelidikan dan penghasilan vaksin dalam negara akan membuka peluang kepada pengambilan pekerja dari kalangan graduan berkemahiran tinggi. Baik, tindakan sivil boleh dikenakan ke atas mana-mana individu yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul, tindakan terbabit adalah bersifat jenayah. Daripada tindakan laporan polis kerana pelakuan itu bersifat jenayah, kita ada undang-undang untuk itu. Kita juga jika wartawan itu merasa perlu kejeraannya teruk dan sebagainya, wartawan itu boleh mengambil tindakan sivil untuk pampasan dan sebagainya terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jadi saya rasa undang-undang kita cukup untuk melindungi bukan hanya warga wartawan dan sesiapa saja. Saya rasa selain daripada tindakan laporan jenayah tu, kita boleh juga mangsa boleh juga mengambil tindakan sivil. Katanya lagi adalah tidak wajar untuk seorang wartawan diberi layanan bersifat jenayah dalam menjalankan tugas. Abdullah berkata demikian sebagai mengulas mengenai insiden seorang wartawan akhbar berbahasa Cina yang telah diserang 3 lelaki yang tidak dikenali ketika merakamkan kemalangan maut di kawasan tapak projek perumahan belakang stesen minyak Petronas Ulu Bintawa pada Sabtu. Operasi percubaan dan perkhidmatan penumpang bas hidrogen di kedua-dua laluan lingkaran warisan pusat bandar dan lingkaran damai dihentikan sementara sehingga 1 tarikh yang akan diberitahu kelak. Sarawak Metro dalam kenyataannya berkata, ia merupakan langkah berjaga-jaga selepas pemandu-pemandu menjadi kontak rapat seorang kontraktor pihak ketiga yang diuji positif COVID-19 baru-baru ini. Sejak mula beroperasi dalam tempoh percubaan pada 2 September 2020, Sarawak Metro telah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang digariskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Ini termasuk menjalankan nyah cemar terhadap semua bas, memastikan penumpang menggunakan pelitup muka dan mengambil suhu badan sebelum mereka memasuki bas. Sesi pembelajaran secara bersemuka dilihat lebih lestari berbanding dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Demikian pandangan masyarakat berhubung pembukaan semula sesi persekolahan pada 1 Mac kelak seperti yang dimaklumkan Menteri Pendidikan Senator Datuk Dr. Muhammad Razim Mat Jidin. Hasil tinjauan TVS rata-rata menyuarakan sokongan terhadap saranan kerajaan selain terpaksa akur terhadap kebimbangan COVID-19.
Belajar bersemuka dengan guru lebih baik. Menyantar sekolah pun kita ikut SOP yang disediakan je lah. Jadi di sekolah, cikgu yang monitor semualah, senang lagi. Untuk memudahkan pelajar bersemuka dengan guru lebih bermanfaat lagi. Sebab perlengkapan anak ni dah disedia juga lah. Macam ni sekah je lah. Tolong juga lah nak hantar biar ke sekolah. Tapi apa boleh buat lah. Sebab tidak kerajaan dan nyuruh hantar sekolah. Gembira juga dapat datang sekolah balik, boleh jumpa kawan-kawan. Jadi munah sekolah macam kita dapat lebih fokus, kita dapat lebih dengar, lebih faham dengan apa yang cikgu pada. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas menyambut baik pemberian geran daripada Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Menurut Setiausaha Eksekutif Saberkas, Izwan Haruni, Saberkas akan menggunakan geran berjumlah RM150,000 untuk pentadbirannya serta penganjuran aktiviti. Kita akan mengadakan beberapa program yang berkaitan dengan kesukarelaan, kemasyarakatan. Pastinya menjelang bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Pada tahun ini juga kita akan meneruskan program Karnival Sukan Saberkas untuk tahun 2021. Izwan turut mengharapkan bantuan sedemikian dapat dikekalkan di masa akan datang. Ucapan terima kasih ini insya-Allah kita akan zahirkan dalam bentuk penganjuran program, dalam bentuk pelaksanaan program-program yang lebih banyak yang memenuhi aspirasi dan kehendak belia di luar sana, insya-Allah. Pada Sabtu, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak telah menyerahkan geran berjumlah lebih RM5 juta kepada 59 persatuan pertubuhan belia dan sukan di Sarawak. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, pemberian tersebut diharap dapat dijadikan sebagai pemangkin buat persatuan di negeri ini untuk terus aktif serta komited dalam melaksanakan program masing-masing. Seperti yang kita tahu, Stewart, teknologi di Jepun lebih maju ke depan berbanding dengan negara lain. Dan sekarang ini, Jepun sudah mempunyai teknologi pengesanan wajah tanpa perlu kita membuka pelitup muka ataupun menanggalkan cermin mata sekiranya ingin masuk ke mana-mana premis yang memerlukan identiti wajah. Kalau macam tu, penularan COVID-19 pun akan berkuranglah, kan Salasiah? Dan ini sebab dengan adanya teknologi tersebut, kita akan lebih jarang untuk menyentuh wajah sebab tak perlu dah nak tanggalkan pelitup muka untuk pengesanan wajah. Betul tu, Stewart. Jadi sebagai mengakhiri utama, kita ada sediakan video mengenainya. Saya Salasiah Safian. Dan saya Stewart Dawi.